Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok kemanakah arah pergerakan market. So pagi ni hari Ahad, so ada benda yang menarik yang saya nak sharekan. Di technical ada memberi signal yang kata agak bahaya untuk kita sebenarnya, dengan kehadiran 2 hari bulan nanti ataupun hari Rabu 2 hari bulan 11 untuk ada Fed meeting dengan kuartal data yang penting untuk kita tengok apakah akan yang berlaku lagi di market US. So untuk pagi ni Zul akan sharekan beberapa technical analysis untuk Bitcoin, dan kita akan tengok juga Dogecoin. Kenapa Dogecoin dah melakukan kenaikan sampai 15 sen. So ingat Zul punya average berada di 8 sen. Zul juga berminat untuk tambah lagi Dogecoin, tapi belum tambah lagi. So kenapakah Dogecoin melakukan kenaikan? Dia Zul akan terangkan di masa Zul terangkan di chat di Dogecoin. So kan tanpa bahasa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah total market cap. So currently total market cap above 1 trillion. So kalau ikutkan semalam kita berada above betul-betul 1 trillion. Untuk hari ini kita berada 1 trillion 19 billion. So kita berada di volume 89, volume yang tinggi. Kemudian BTC juga berada di kawasan 39% drop. BTC dominant drop daripada hampir 40%, drop dah 1% pun. Ethereum terus melakukan dominasi dalam market dengan tinggi, iaitu daripada 19% ke 19.3%. So meaning kita akan tengok kehadiran dengan dominasi Bitcoin berkurangan, Ethereum meningkat. So kita akan jangkakan first Ethereum melakukan kenaikan yang agak tinggi. Kemudian kita tengok altcoin yang lain juga terus melakukan kenaikan seperti mana kita tengok di Dogecoin. So nanti kita akan tengokkan di chart. So perkiraan pagi ni berapakah harga semasa untuk pagi ni? So Bitcoin berada di 20.7k dengan kenaikan untuk semalam hanyalah 0.7%. Untuk weekly dia naik 8%. Tapi untuk Ethereum kita tengok kenaikan adalah daripada 1.5 ke 1.6. So kenaikan banyak hampir 4%, iaitu 3.55%, dengan weekly dah pun 22% untuk Ethereum saja. So ini kita akan tengok altcoin lain akan ada melakukan kenaikan yang tinggi juga. BNB 1% untuk semalam 1.3, tapi untuk weekly 11%. So lain altcoin XRP drop sikit. Tengok Dogecoin 36%, iaitu dengan weekly untuk minggu ni aja dah naik hampir 100%, dah lebih 100% sebenarnya. Ikutkan ni ada berlaku rejection sikit. Harga tertinggi yang tu tengok adalah 15 sen, tu dah 11 sen sebelum semalam ataupun 2 hari lepas hari Jumaat. Tu ada sharekan untuk Dogecoin akan sampai ke kawasan 10 sen, tu dah sampai dah lebih pun 15 sen. Kenapa sampai 15 sen dan berlaku rejection kembali balik ke 11 sen? Nanti tu akan tunjukkan, dan tu akan tunjukkan di Dogecoin apakah next movement yang perlu anda tahu. So Cardano naik hampir 2.5%, iaitu 2.49, untuk weekly 18%. So untuk lain-lain altcoin tengok Shiba Inu 7%, untuk Litecoin 2%, TNL 5%. Tu apapun yang paling excited untuk minggu ni untuk altcoin adalah Dogecoin. Kenapa Dogecoin? Macamlah Dogecoin ni dia ada efek Elon Musk sikit. Apa dengan Elon Musk dah beli pun Twitter. Kemudian ada CEO baru di Twitter. Dia hashtag dekat dia punya Twitter adalah Dogecoin dengan Ethereum W tu. Ethereum W tu. So meaning tengok Ethereum W, adakah Ethereum W berlaku kan? So, tak banyak Ethereum W, tapi tengok Dogecoin lebih berlaku kenaikan disebabkan apa? Seperti macam juga sebelum ni, Dogecoin lah more kepada speculation coin. So dia ada macam Elon Musk ni ada aura sikit lah untuk Dogecoin tu, sebab tu melakukan kenaikan. Tetapi secara teknikal pun tu dah sharekan semalam, dia sharekan semalam ataupun 2 hari lepas, dia sharekan untuk Dogecoin dah melakukan bullish signal ataupun bullish pattern. Itu kita akan tengokkan di Dogecoin. So tanpa bermasa lagi, kita akan pergi ke coin market Fear Index dulu. Fear Index kita berada di 34, increase sikit daripada 30 ke 34. So dalam 44 minit lagi tu jangkakan akan increase. Sebab apa? Nanti tu akan tunjukkan technical menunjukkan price dah nak jatuh balik. Kenapa nak jatuh balik? Nanti tu akan tunjukkan chart. So di Bitcoin, so inilah pergerakan di Bitcoin. So apa yang berlaku semalam, Bitcoin berada di bawah ni, sudah berlaku kenaikan. Seperti mana juga RSI berada di kawasan above 50, Store RSI berada below oversold. Kita akan jangkakan ada berlaku kenaikan, dan price untuk berlaku arah RSI ni menunjukkan price nak naik. Store RSI menunjukkan momentum untuk naik tu ada. So sebab tu kita tengok ada kenaikan semalam. So untuk hari pagi ni, kenapa juga hati-hati ataupun hati-hati dengan pergerakan ni? Sebab apa? Signal chart menunjukkan price dah ready untuk drop balik. Kenapa drop? Pertama kali kita ada signal yang paling kita tak nak lah dalam chart, iaitu kita ada bearish divergence, di mana price buat higher high, kemudian RSI buat higher low, lower high. So lower high kita akan tengok adalah higher low, higher high,
higher low. Tu kita tengok price buatlah higher high, higher low. Itu kita panggil sebagai bearish diversion. Tu bila bearish lah mesti price akan more drop ke bawah. Drop sampai mana? So ada possible dia akan drop ke kawasan below ini. So sekiranya RSI ni drop balik below 50, so ini kita akan price akan more drop ke bawah. So seperti mana juga akan kita akan buat kata line baru, tapi tengoklah macam mana. Yang Zuna adalah price tu, at least Zuna price itu yang paling best lah, paling ataupun paling teknikal yang kita tengok. Price tu touch dulu 20 around dalam 22 sebelum dia berlaku rejection. Kenapa? Zuna dia buat satu lagi trend line bullish yang strong atas ni, dan kita adakan dua, kita akan ada triangle baru. So triangle baru ni kita akan tengok sama price tu akan break ni terus ni atas, almost boleh sampai 28k. Kalau break bawah ni still lagi target lah di kawasan 14k. So itulah untuk target. So apa pun untuk short term di 4 hours menunjukkan price dah menunjukkan memberi signal kita bahawa price dah ready untuk drop balik. Dengan signal ni iaitu kita ada nampak price buat bearish diversion tu, higher high di price, higher high di chart, di candle, higher low di RSI. So inilah kita panggil bearish diversion to price ready untuk drop. So adakah period kita akan tengok juga di dollar. Sebab apa? Dollar akan effect segala-galanya. So kita akan tengok di DXY. So DXY kita menunjukkan price currently berada di kawasan below 50, RSI above. So meaning untuk DXY masih lagi menunjukkan price untuk drop, masih lagi untuk drop ke bawah. So meaning ada harapan lagi untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Macam kenapa Zul ada untuk katakan walaupun Bitcoin ada menunjukkan bearish kat sini, tapi ada harapan untuk naik. So inilah disebabkannya DXY ni ada possible drop lagi unless kita tengok RSI ni return balik above 50 dan RSI kuartal dengan volume tu price kembali balik above ni. So ni kita jadikan DXY pergi ke kawasan ni. So apapun untuk kat DXY, di DXY dollar menunjukkan signal sedikit kuartal memihak kepada Bitcoin untuk dollar drop lagi kawasan ni. Untuk cakap lah mostly percentage untuk drop dia lebih tinggi berbanding ni atas berdasarkan RSI ni, iaitu RSI berada di bawah 50 dan stop RSI berada overbought. So price adalah sedang kata arah ni adalah sedang untuk menuju ke bawah, dengan momentum itu ada, momentum untuk naik tu, untuk drop itu ada. So ini possible untuk price DXY akan drop bawah ni sebelum dia berlaku rebound. So ini kita tengoklah ada signal bullish untuk dia, signal yang kata baik untuk DXY. Ini DXY akan drop. Bila DXY drop, Bitcoin akan jatuh. So meaning untuk pergerakan Bitcoin, kita akan balik Bitcoin. So dengan kaedah ni, unless kita dapat pergerakan breakout balik ataupun kita dapat sideways di kawasan ni, buat pergerakan pattern yang lain, ataupun kita dapat price tu stabil di kawasan 20.4 dengan RSI kembali return balik 50, stop RSI kembali balik oversold. So ini kita akan dapat another momentum untuk naik atas. So itu yang kita nak tengokkan. So apapun sebelum ni kita dah dapat momentum itu, iaitu RSI di kawasan above 50, atas 50, kemudian oversold, price melakukan kenaikan, tapi kenaikan tu weak. So untuk hati-hati untuk yang ni, sebab apa? Kita ada data penting iaitu 2 hari bulan nanti. So yang pagi ni tuan adalah nampak sebagai short term pump, tapi sekiranya Bitcoin still lagi berlaku kenaikan, ini kita akan nampak altcoin akan terus melakukan kenaikan. So ini untuk bantu kita adakah Bitcoin akan naik atau tidak, percentage dia. Tapi berdasarkan ini adalah more expectation untuk Bitcoin drop berbanding atas. Sebab apa? Inilah hanya short term pump saja. Sebab apa? Kita ada news penting untuk 2 hari bulan nanti, iaitu Fed meeting 2 hari bulan adalah mengenai berapakah base point interest rate yang akan dinaikkan di US. So itulah di Bitcoin. So kita akan tengokkan di Dogecoin sebelum ke Bitcoin lain. So Dogecoin semalam apa yang berlaku? Dogecoin naik sampai untuk weekly dah 98%, 100% maknanya. So untuk Dogecoin, inilah chart Dogecoin. So sebelum ni Zul ada sharekan untuk pattern bullish, iaitu ini adalah sebagai pembelajaran kita punya yang dulu sharekan, iaitu kita ada falling channel. So falling channel kalau nampak ni adalah pattern bullish ataupun reversal. Tu mana sebab dia breakout, kita akan ada issue pump. Dah pun sampai. So next quarter first kita ada key level sebelum ni adalah di kawasan $1. So yang ni kita akan boleh delete. Kita nak semakkan kita chart kita. So pertama kita ada key level kita di kawasan $10, dia akan boleh sampai $10. So price terus lagi berlaku kenaikan. So kenapa kenaikan dan kenapa berlaku rejection di kawasan ini? Dua candle naik dan terus rejection. Kita berada, ingat RSI berada di oversold, di overbought. So first kita tengok apakah yang kenapa berlaku reaction ni. Kita akan cari last high, last low dengan pergerakan ini. So last high kita adalah consider yang ini, last low ialah kita yang ini. So ini kita akan tarikkan Fibonacci daripada swing high ini, the swing low. Kita akan draw swing high to swing low. Ini kita akan draw resistance.
inilah bulk resistance dan kita tengok price itu berlaku betul-betul rejection di bulk quarter resistance. So meaning sekiranya Bitcoin melakukan dropping, so kita akan tengok altcoin lain akan dropping. So meaning align dengan tu punya analisa tadi, iaitu Bitcoin adalah buat signal bearish diversion. So meaning untuk kejatuhan itu adalah percentage adalah lebih tinggi. Dogecoin bersama kenaikan ni ada possible boleh drop balik sampai bawah ni, drop sampai mana yang kita nak tengok healthy untuk Dogecoin. Meaning adalah dropping yang healthy untuk dia terus melakukan kenaikan. Adalah kita nak tengok Dogecoin hanya stabil di kawasan ini. Kita ada key level ni. So kita price pula stabil di kawasan ni. So bandinglah kita tengok lah RSI drop ke oversold, stop RSI oversold. So meaning kita akan ada balik momentum untuk naik atas. Yang penting kita tengok triangle ataupun bullish signal ataupun falling channel untuk short term ni, untuk push price mau ke atas. Dengan kehadiran bullish signal ni, kita akan point breaking untuk Dogecoin boleh naik lagi sampai kawasan 18 sen. 18 sen adalah apa? Kita akan tengok, kita akan start satu trendline 18 sen, kita akan check 18 sen, kita ada key level yang seterusnya. So tanpa melihat ke kiri, kita dah tahu pun dengan price target yang trajectory yang kita nak itu adalah possible boleh berlaku ke 18 sen. So meaning itulah aku kata price target next untuk di Dogecoin sekiranya Bitcoin still lagi menunjukkan keadaan bullish. Tu apapun untuk short term kita jangkakan ada sedikit dropping. Sama juga untuk Dogecoin kita perlu untuk drop kembali ke kawasan almost 10 sen untuk buat base baru sebelum dapat balik momentum ataupun set up momentum balik. Nak set up momentum ke mana? Kita akan tengok RSI perlu berada di oversold. Price perlu berada kembali ke oversold dan stop RSI juga perlu berada oversold. Dengan price berada above 10 sen buat base, dan kita jangkakan Dogecoin akan terus melakukan kenaikan. Tu ya, apapun kenaikan di altcoin ini bergantung kepada keadaan di Bitcoin. So currently Bitcoin in quarter good mood ataupun keadaan pump ataupun bullish daripada yang ni dah breakout, kita ni dah melakukan kenaikan. Cumanya di Dogecoin ni dah menunjukkan first sign untuk dia dropping, iaitu fast dropping itu tinggi. Dropping itu sama mana dropping itu kuat atau tidak bergantung sekitar channel ni. Boleh saja price ni drop ke kawasan ni balik ke kawasan below channel, kemudian RSI berada oversold, stop RSI oversold. So minit nak breakout tu momentum tak ada. So kita kalau mau naik atas tu, bila kenaikan atas ni mencegahlah kejatuhan ni untuk cooling down untuk di Dogecoin tadi, dan dijangkakan untuk RSI untuk di beberapa altcoin lain juga akan berlaku kuartal reset balik untuk next pump untuk kali 22. Sebab apa tu nak price sampai 22? Sebab apa kita nak buat satu lagi aku kata trendline yang legit. Trend legit tu meaning kalau kita breakout, kita akan dapat huge pump. Huge pump tu boleh pergi ke sampai 28k. So pump atau tidak, itulah teknikal yang tu nak tengokkan. Nak tengok trajectory yang apa yang berlaku di Bitcoin. So apapun untuk pagi ni, tu nak rimakkan yang paling penting adalah hati-hati, beware dengan pergerakan ni ataupun signal ini, iaitu kita dapat bearish diversion, bearish ada price buat higher high, kemudian RSI buat higher low. So normally pergerakan ini adalah di 4 hours kita akan nampak massive drop ke bawah. Kalau kita breakout bawah ni, so meaning kita akan kembali balik return ke kawasan ni. So untuk price ni kita boleh tengok nanti tu akan buatkan satu yang ni, kita akan draw satu lagi channel, tu akan draw higher sikit. Tengok price ini berada still lagi yang ni. So meaning price target untuk ni mana adalah price on breaking. Tengoklah higher, last high, last low, kita akan ambil ni last high, last low ni. Dah point breaking sekiranya breakout di kawasan ni, kawasan yang tu tanda ni, kena nampakkan point breaking tengok price return balik ke kawasan hover low. So meaning kita masih lagi kuartal terperangkap dengan low 17k. So, kalau 17k meaning kita breakout, kita punya trendline merah ni, so meaning ada possible untuk sampai ke 14k untuk end of the month, seperti end of the year. Seperti mana juga kan itu punya target untuk bottom adalah kawasan dalam kawasan 14k. So hati-hati dengan pergerakan ni, ialah pergerakan yang tu nak share ke anda. So bearish diversion adalah kuartal satu pattern signal bearish yang strong. Kalau berlaku rejection, kita ada possible dia akan drop balik ke bawah. So dengan kejatuhan yang Bitcoin, kita akan tengok juga untuk altcoin yang lain juga akan drop. So sama dengan Dogecoin pun dah sampai dia punya limit untuk naik. Untuk kenaikan lagi untuk Dogecoin, sama ada volume yang tinggi ataupun kita tengok ada excitement yang baru ataupun kuartal news yang baru lah. Tapi untuk Dogecoin dah pun ada untuk kenaikan Dogecoin ni adalah disebabkan first kita ada signal bullish, kemudian kita di chart, kemudian signal technical untuk Dogecoin, kemudian untuk excitement ataupun
kita tengok dulu Dogecoin ni new disebabkan Elon Musk lah. Elon Musk dah beli Twitter, kemudian CEO Twitter yang baru tu ada hashtag pasal Dogecoin dan ETHW. So itulah untuk beberapa komen. Nanti saya akan pergikan di ruangan komen sikit, dia nak tengok balik ada tak yang request untuk dia punya untuk chat untuk request malam. Nanti dia akan pergikan. Dulu pun nak buka ruangan komen untuk pagi ni, untuk ruangan komen. So di komen, so inilah ruangan komen tu, kita akan tengokkan. So ada yang tanya tu tak berapa, so kita akan tengokkan. Kita tengok. Okay, terima kasih untuk support tu tak berapa pilihan. Okay, pilihan raya di US boleh, dah boleh, jangan all in lagi. So jangan all in DCA sahaja. Kita tak pernah all in lagi unless kita dah dapat betul-betul bullish signal kita, iaitu bullish signal kita tu jangkakan nanti bulan 23 ataupun tahun 23-24. So lambat lagi. So current time kita hanya DCA saja, jangan all in lagi. So untuk di US, ya betul, di US memang dah nak tengah berlaku election, so ada possible sikit bullish. So meaning menunjukkan bulan 11 ada possible kita belum bottom lagi. Untuk di Fed meeting, kita ada Fed meeting, nanti tu akan buka balik Fed meeting ni. Fed meeting adalah kota 2 hari bulan. So kita ada lagi untuk tahun ni 2 kali lagi meeting, iaitu yang ni 2 hari bulan dan Disember. So kita tengok earning report pun bagus. So meaning dijangkakan akan ada untuk kenaikan base rate, untuk kenaikan untuk bulan 11 ini. Dijangkakan tak lebih pada 75 base point. So macam kita tahu 75 base point tu untuk current time, untuk sentiment market dengan keadaan semasa adalah normal, kenaikan 75 base point untuk US. So ini dijangkakan tak akan, mungkin kita tak akan ada berlaku pergerakan yang drastik unless kita dapat 1% ataupun 100 base point. So jangkakan Disember 14 bulan ni kita akan dapatkan 100 base point pertama untuk kenaikan interest rate. So ini dengan 100 base point ataupun 1% kenaikan di Fed meeting untuk bulan 12 nanti, so jangkakan kita akan ada huge drop untuk dapatkan kita punya bottom tu. Huge drop sampai mana? Kita akan nampakkan huge drop yang lebih kurang macam ini. So huge drop kat sana ni. So ini kita ada trade atas ni, laporan breaking. Kalau kita tengok yang ni, laporan breaking dia still lagi menuju ke kawasan 14k. So ada possible price still lagi buat going lah price kawasan ni pergi ke 22, buat sideways untuk kita buat create satu channel yang tu draw tadi. Buat price tu buat sideways 18-11, bulan 12 14 kita dapat bearish quarter data, iaitu 100 base point, price akan drop dengan drastik ke 14k, boleh sampai ke $10 pula 10k. Kemudian price akan buat sideways, buat base, dan dia akan buat pergerakan yang besar, iaitu kita nampak adalah channel falling channel yang besar ni. So falling channel ni, apa yang anda nampak ini adalah pergerakan sama seperti di Dogecoin. So kita akan tunggu saja. So masa itulah untuk anda buy dengan heavy, iaitu terutamanya buy di altcoin. Sebab apa? Sebaik saja kalau Bitcoin bottom, altcoin juga akan bottom. So ini kena breakout saja, kita akan melakukan sideways untuk tahun 23-24. Masihlah good untuk DCA, dan sebaik saja untuk di Bitcoin kita dapat pergerakan untuk all in tadi. Siapa yang tanya tadi nak all in macam mana? All in kita akan tunggu pergerakan ni, di mana daripada lower low ni, contoh kita dapat Bitcoin berada di kawasan 14k. Katakan Bitcoin jatuh ke kawasan 14k seperti banyak trade data yang dijangkakan, jatuh kawasan 14k dengan swing high ini to swing low, kita akan dapat resistance kita dalam around kawasan ni. So kita nak price tu bound ke kawasan ni tahun 23 ataupun 24 dan berlaku rejection. So kita akan buat bullish trend line. So drop sampai mana? So kita akan draw balik kita punya resistance, support, last low, last high, dan kita akan dapat support kita lebih kurang dalam kawasan ni, dalam kawasan 30k. So 30k apa? 30k adalah kita punya major support sebelum ni. So ini adalah kawasan kita punya all in. So kalau anda nak all in, inilah kawasan yang tunggu. So current time hanyalah DCA saja. So berlaku pump ni ada possible untuk kita ambil sikit profit, dan drop ini adalah drop yang kita nak all in. All in apa maksud all in? All in kita akan buy sebanyak boleh sebelum kita stop buy selepas breakout trend line ni. Breakout trend line kita akan tunggu, kita akan monitor untuk TP, kita akan TP 10% sampailah price itu menuju kita punya price target untuk next year. Ada targetkan untuk sampai dalam 250 dengan trajectory adalah daripada swing high to swing low, katakan 14k. So Fibonacci berada di 26, 1.8, 3.6 berada di 24, 4.2 dalam 2.8 tu 300k. So tu jangkakan 3.6 saja ataupun 2.6 sama dalam 1.7. Tapi tu jangkakan dalam 250k per Bitcoin untuk price untuk next bulan. So itu yang boleh berlaku. So apapun untuk data ni price melakukan kenaikan tak banyak, ikutkan last pump sampai 36.
dan 42. So kita punya cakap masuk cakap itu jangkakan boleh sampai 3642 antara 2.4 ke 243k ke 280k untuk net sebulan. So meaning ini adalah kawasan kita nak all in dan kita akan buy sebanyak boleh. Sebab breakout ni kita akan tak ada buy dah, kita hold saja, kita akan ambil profit. So biarkan saja pump dan kita akan tunggu next cycle to another cycle yang drop adalah dijangkakan tahun 2026. So guys, rasa itu saja untuk analisis yang tu nak buat hari ni. So apa pun be hati-hati, hati dalam market. Sebab apa tu tengok adalah pergerakan chart ini menunjukkan kita dah di Bitcoin banyak. Di Bitcoin terutamanya dah pun menunjukkan keadaan bearish ataupun pattern first bearish. So macam juga kan untuk di Bitcoin banyak, untuk di Bitcoin pergerakan ini tu bearish divergence ini ataupun adalah amat-amat bahaya. Sebab apa? Bearish divergence selalunya akan menyebabkan price itu drop. So drop ini adalah sebab apa? Sebelum ni kita dah breakout ini kita belum retest lagi. So ada possible untuk berlaku adalah untuk dengan bearish divergence ini. Bearish divergence ni kita akan dapat price to drop balik ke kawasan trendline adalah sebagai retest kemudian consider macam cakap kan bulan 11 kita tak dapatkan base dengan base point yang rendah ataupun 50 base point ke bawah. Dikatakan itulah bullish untuk market secara keseluruhannya. Ini kita akan Bitcoin akan terus melakukan kenaikan dengan DXY terus melakukan dropping. So untuk Bitcoin dijangkakan untuk max untuk bulan 11 kekinian berlaku kenaikan dijangkakan sampai 22 dengan kita akan buat bullish signal yang baru dan akan buat triangle yang baru untuk pergerakan ke kawasan ni. Dan bulan 12 tengok je data terakhir untuk tahun ni sekiranya dapat 100 base point yang pertama jangkakan price akan drop untuk pergerakan bottom. So itulah secara teknikal dan fundamental dengan keadaan semasa apa yang akan berlaku dan news-news yang kita boleh jangkakan yang menyebabkan kenaikan dan pump di market. So guys, itu je pump dan dropnya di dalam market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. So jumpa anda lagi di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.